Kita ingin sedikit menyambung kepada perbahasan kita dalam kitab Ad-Da'watu Tammah, dakwah yang sempurna, peringatan yang utama. Masih dalam bab kita membicarakan mengenai dakwah kepada para al-ulama, iaitu para ahli ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نوينا تعلم والتعليم وتذكر وتذكير نفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى وعلى ما نوى الإمام عبد الله بن الحداد وسوري وفريم والعلماء إلى أميرين أولياء الصالحين. الله ينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركات نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat keamanan yang diberikan oleh Allah. Walaupun kita melihat saudara-saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di Gaza, di Palestin, yang kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan penjagaan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekuatan kepada mereka untuk menghadapi daripada ujian di dalam kehidupan ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ihtimam, yang mengambil berat kepada saudara kita di mana saja kita berada, dan juga sentiasa mendoakan sekurang-kurangnya untuk sama-sama kita mengambil berat dan juga membantu kepada mereka dengan sekemampuan kita, insya-Allah. Marilah juga kesempatan ini kita banyakkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah insan yang paling ihtimam, yakni mengambil berat. Seperti mana yang disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu yang terasa berat beban yang kamu tanggung, serta bersungguh-sungguh berusaha mengharapkan kamu mendapatkan kebaikan dan hidayah. Dan terhadap orang beriman bersifat rauf, melindungi, dan rahim, menyayangi. Ini adalah merupakan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin sedikit menyambung kepada perbahasan kita dalam kitab Ad-Da'watu Tammah, dakwah yang sempurna, peringatan yang utama. Masih dalam bab kita membicarakan mengenai dakwah kepada para al-ulama, iaitu para ahli ilmu dan orang yang menuntut ilmu.
yang disebutkan bahawa para ulama ini juga menjadi penentu kepada baiknya umat itu. Baiknya ulama, baiklah umat. Seperti mana juga disebutkan baiknya pemimpin, maka baiklah rakyat. Sebab itulah sangat diberikan tumpuan utama khususnya membicarakan tentang fadilat ulama dan kedudukannya. Begitu juga dengan inzar ataupun dipanggil peringatan ataupun teguran serta ancaman kepada ulama-ulama usuk, iaitu ulama-ulama yang jahat yang mempergunakan agama itu untuk kepentingan dunia atau pribadinya. Nabi pernah menyebutkan kepada para sahabat, aku ini lebih bimbang daripada Dajjal adalah Ad-Dajjal, iaitu Dajjal kecil. Aku lebih bimbang daripada Dajjal yang telah dijanjikan. Memang yang namanya Dajjal itu adalah fitnah yang paling dahsyat. Sehingga kita disuruh untuk berlindung daripada kejahatan fitnah Dajjal. Wa a'udzubika min syarri fitnati Masihid Dajjal. Ya Allah, aku minta lindung kepadamu dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Itu doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika mana di dalam salat. Nah, sebelum salam, Nabi akan salah satu doa yang biasa Nabi lazimi adalah doa memohon lindung dari kejahatan fitnah Dajjal. Bahkan Nabi pesan kepada kita untuk kita ni membaca suratul Kahfi. Sekurang-kurangnya kalau tak mampu baca seluruhnya setiap hari, bacalah 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Yang barang siapa yang menghafalnya atau yang menghayatinya, membacanya, usima minad Dajjal, kata Nabi, maka akan dianya terselamat daripada kejahatan Dajjal. Ini adalah merupakan daripada apa yang dipesan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara daripada ancaman kepada ulama usuk, iaitu ulama-ulama yang melakukan daripada mempergunakan agama untuk kepentingan pribadi ataupun dunia, adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah, disebutkan. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh kerana itu, berkata beliau menurut Imam Sufyan Al-Thawri, jadi apabila disebutkan tentang su'ul khatimah, maka lawan kepada su'ul khatimah itu adalah husnul khatimah. Menurut Imam Sufyan Al-Thawri, ada 4 cara yang boleh dilakukan oleh seseorang, termasuklah para ulama, untuk meraih husnul khatimah. Ada 4 perkara. Yang pertama adalah menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah. Untuk menunjukkan bahawa orang yang sepatutnya mempunyai prioriti keutamaan di dalam menjaga iman dan ketakwaan adalah para ulama. Kenapa? Ya, kerana mereka ada ilmu. Mereka lebih memahami kepada makna iman. Mereka mengetahui akan maksud takwa dan juga orang yang paling kita panggil memahami cara bagaimana untuk mempertingkatkan takwa. Nabi SAW ketika mana menyebutkan tentang takwa, ya ini atas pribadi baginda Rasulullah, yang Nabi sebut ini adalah bukan untuk sombong, tapi untuk menunjukkan betapa Nabi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi mengatakan, inni la'atqakum lillah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu, kata Nabi SAW.
Tapi daripada mana datangnya takwa? Nabi SAW disebutkan adalah, dan aku adalah orang yang akhsha, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu. Takwa itu adalah diiringi dengan maksud takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan takwa atau takut juga kepada Allah itu akan membentuk yang namanya istiqamah. Ya, kita juga membina iman, menjaga iman. Para ulama juga dikatakan menjaga iman, begitu juga dengan takwa. Tapi untuk istiqamah itu perlukan kepada suatu yang lebih luar biasa. Apa maksud istiqamah? Maksud istiqamah adalah teguh, kukuh dan juga lurus. Itu istiqamah. Teguh, tidak dianya mudah untuk digugat apapun. Dan istiqamah juga maksudnya lurus, tak bengkang-bengkok, betul-betul di atas landasan. Dan disebutkan istiqamah itu adalah dengan makna betul, tanpa ianya dimasuki daripada suatu unsur yang salah. Jadi untuk istiqamah seseorang itu adalah sesuatu yang berat. Oleh kerana itu disebutkan al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah konsisten, lurus, teguh, straight, tak ada bengkak-bengkok. Itu adalah lebih baik daripada 1000 keramat, disebutkan. Al-istiqamah khairu min alfi karamah. Khususnya lepas lagi pada zaman ini, di waktu ketika mana banyaknya usaha dan perkara yang menggugat istiqamah. Kita kadang-kadang lurus, kadang-kadang kita terpesong dengan ujian-ujian akhir zaman. Banyak yang menarik kita untuk terpesong daripada lurusnya kita, teguhnya kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keimanan. Maka Nabi sendiri menyebutkan, dan ini sebagai satu bukti, Nabi mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kamu beramal. Sebab apa? Kerana fitnah itu nanti akan datang ka qita'il laili muzlim. Fitnah itu akan datang seperti sepotong malam yang gelap. Sehingga maksudnya fitnah itu, ujian itu, ataupun perkara yang tak baik itu seperti malam yang gelap, yang mana orang tak tahu, tak nampak dan terabur-abur. Dan Nabi menyebutkan maksudnya adalah, Nabi sambung dalam hadis itu, maka ada di antara kamu dan orang manusia itu yang siangnya beriman, malamnya kafir. Dan ada yang malamnya beriman, siangnya kafir. Kenapa? Sebab tak tahu. Kerana gelapnya keadaan, sehingga tak pasti ada yang dia buat betul ke tak betul dan sebagainya. Akhirnya dia ikut nafsunya, ataupun kita panggil kerana tak dapat dipastikan. Jadi bermakna untuk istiqamah, khususnya di zaman-zaman yang penuh dengan ujian dan fitnah ini, adalah merupakan sesuatu yang sangat mencabar. Seperti disebutkan, khairu min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamat. Kalau orang kata dia ada keramat, contohnya boleh berjalan di atas air, terbang, orang boleh untuk keluarkan duit daripada bawah kapet, contohlah, karamah yang luar biasa. Untuk istiqamah itu, itu lebih berat lagi. 1000 karamat pun tak boleh lawan dengan istiqamah. Sebetulnya ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat perubahan yang ada kepada Nabi SAW. Apa perubahan yang ada pada Nabi? Iaitu ada uban di kepala baginda Rasulullah yang mulia itu. Maka disebutkan, ya Rasulullah, syibta ya Rasulullah, engkau telah beruban wahai Rasulullah.
Walaupun sebenarnya uban Nabi tak banyak pun. Uban Nabi ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu tak lebih daripada 20 helai. Dicampur dengan di rambut dan juga di janggut. Tak banyak. Bahkan dia hanya berada di mafra'at as-sya'ar, iaitu di belahan rambut. Kadang-kadang kalau Nabi berminyak dan sikat tak nampak, tersorok. Hanya kalau sekiranya diperhatikan betul-betul baru nampak adanya uban yang tak lebih dari 20 helai yang berada dicampur di antara rambut dan janggut. Sikit. Tapi kerana yang disebutkan sahabat ni, terutama Sayyidina Abu Bakar ni adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi dan perhatian kepada Nabi sangat-sangat dahsyat, maka perkara sekecil itu pun nak diperasan ataupun diambil peduli. Jadi ketika ditanya kepada Rasulullah, kau telah beruban wahai Rasulullah, Nabi menjawab, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang menyebabkan aku beruban ini adalah surah Hud dan juga yang seumpamanya atau saudara-saudaranya. Para ulama mula membahaskan kenapa surah Hud dan juga yang lain. Apa yang lain-lain itu ada dalam hadis yang lain seperti surah Amma yatasaalun, idza samshu kuwirat, kan? Iaitu ada mengatakan sebab ayat-ayat yang menceritakan tentang yaumul qiyamah, sehingga Nabi SAW merasa risau dan takut dengan sebab dahsyatnya yang disebutkan yaumul qiyamah. Tapi ada juga yang menyebutkan maksud kenapa Nabi sebutkan dan fokuskan menyebut surah Hud adalah diambil dari periwayat yang lain. Disebutkan kerana dalam surah Hud itu ada satu perintah dari Allah, iaitu Allah berfirman, wastaqim kama umirta, iaitu istiqamahlah kamu sebagaimana yang telah engkau diperintahkan, wa man taba ma'aka, dan orang yang bertaubat, yang beriman bersama dengan engkau wahai Rasulullah Muhammad. Perintah istiqamah kepada Rasulullah itu bukanlah hanya berada dalam surah Hud. Disebutkan dalam surah Nur juga ada perintah istiqamah kepada Nabi SAW. Tapi kenapa ayat dalam surah Hud itu lebih menyebabkan Nabi risau dan beruban berbanding dari perintah istiqamah di ayat yang lain? Kata para ulama, sebab perintah istiqamah dalam ayat yang lain itu hanya diperintahkan kepada Rasulullah, tidak kepada umatnya. Sedangkan perintah istiqamah dalam surah Hud adalah Nabi dan juga umat Nabi. Nabi tak risaukan dirinya, ya, Nabi orang yang paling istiqamah. Tapi Nabi risaukan umatnya, kerana memahami bahawa istiqamah itu adalah berat. Sehingga Nabi risau. Maka risaunya Nabi itu menyebabkan Nabi beruban. Berubannya pun sebab kita umatnya. Masya Allah. Kita ni kalau beruban bukan sebab risau kerana kiamat, kerana ibadat kurang. Kita risau bisnes. Kita risau dunia. Kita risau susah kehidupan. Itu yang kita menyebabkan kita risau. Tapi Nabi risaunya adalah membimbangkan tentang nasib umat. Menunjukkan cintanya Nabi SAW kepada umatnya. Idzan kata Sufyan al-Thawri, kalau orang itu betul-betul nak selamat dengan husnul khatimah, adalah dia jaga iman dan takwanya kepada Allah itu secara istiqamah. Konsisten, teguh, tetap. Tak bengkak-bengkok, tak dicampur aduk dengan yang bukan-bukan. Ini disebutkan adalah istiqamah yang disebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seorang itu, bahkan para ulama nak meraih kepada husnul khatimah, adalah berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki zahir dan batin. Berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki yang zahir dan batin. Baik. Memperbaiki zahir yang dimaksudkan adalah berperangai, bersikap
dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Zahirnya layan orang, bercakap dengan baik, bergaul dengan baik, menghormati kepada orang tua, begitu juga dengan menghormati kepada jiran, mempergauli keluarga dengan baik. Itu zahir, sifat, sikap dan juga perangai seseorang itu. Kalau nak dapat husnul khatimah, yang zahir ni kena baik. Bukan cukup dengan hanya memastikan fizikal zahir ni cantik, kedut, kita mula cari obat tegang, hitam, kita cari krim untuk putih. Kan, kalau lenguh, kita cari obat untuk hilangkan sengal. Bukan itu tak perlu diajar. Kita semua dah, yang itu kita pandai sendiri. Kita memang sangat mengambil berat tentang perkara itu. Tapi yang dimaksudkan bagi anggota yang zahir, ataupun yang disebutkan zahir adalah akhlak. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bagaimanakah cara untuk bermuamalah, bergaul. Dan menjadi cabaran utama khususnya kepada kita adalah untuk berakhlak baik. Ini mencabar. Kerana apabila kita sebut akhlakul karimah, dia lebih banyak membicarakan tentang akhlak pergaulan sesama manusia. Dan itulah yang paling berat, kerana kita akan menghadapi karenah manusia. Sebenarnya yang paling kita tak sanggup lagi menghadapi adalah karenah manusia. Itu paling mencabar bagi kita. Kita sanggup untuk mentaati perintah Allah, walaupun ada kalanya kita rasa berat. Terpaksa bangun di waktu pagi, kita terpaksa menahan lapar, dahaga, dan sesuatu yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Berat mungkin. Tapi kita sanggup untuk nak melakukannya kerana kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang memberi kepada kita rezeki, yang memberi kita nikmat, yang menjadikan kita. Kan? Jadi kita pun sanggup. Tapi soalan dia, sanggup tak kita berbuat baik, berakhlak mulia dengan seseorang yang dia mungkin tak pernah sekalipun berjasa kepada kita. Sama ada dia tak pernah pun buat apa-apa, ataupun dia buat yang tak baik pula kepada kita. Itu soalan dia. Yang ini yang mungkin kita lagilah tak sanggup untuk nak buat baik. Kita akan berkira-kira untuk berbuat baik dengan seseorang itu. Khususnya kalau orang tu adalah orang yang pernah berbuat tidak baik kepada kita. Atau orang tu tak ada kena-mengena dengan kita. Maka kita kata, untuk apa aku nak buat baik dan berakhlak baik dengan dia? Jadi itu yang paling mencabar. Sedangkan kita disuruh untuk berakhlak mulia kepada semua orang. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kata Nabi SAW. Dan hendaklah kamu mempergauli manusia, siapa saja, sama ada kenal atau tak, orang buat baik ke buat jahat ke, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang terbaik. Jadi untuk berakhlak ni, sebab itulah, kerana keterlibatan kita yang sentiasa bersama dengan orang-orang ramai, itu adalah yang paling banyak kita sebenarnya. Kita paling banyak sekali masa kita dengan manusia. Kat rumah, kita ada keluarga. Baru sekejap keluar ke pintu, ada jiran. Kemudian jalan, jumpa sahabat. Pergi office, ada rakan sekerja. Mana kita nak lari daripada manusia? Tak ada. Kita banyak berlegar dalam pergaulan bersama dengan manusia. Oleh kerana itu tidak hairan Nabi mengatakan yang paling memberatkan timbangan seseorang itu nanti di yaumul qiyamah adalah akhlak.
Sebab kerana kita memang akan mendapatkan hasil daripada pergaulan kita sesama makhluk ini yang paling banyak. Deal kita dengan makhluk ni yang paling sering. Jadi kalau kita boleh untuk berakhlak baik, bermakna meter ganjaran itu paling banyak adalah apabila kita berbuat baik dengan sesama manusia, berakhlak baik dengan sesama manusia. Jumpa, kita senyum, dapat dah. Ucap salam, dapat lagi. Bersalaman, dapat lagi. Bertanya khabar dan juga bermuramah mesra, dapat dah ganjaran. Dia susah, kita tolong. Dia minta nasihat, kita nasihati. Tengok bayangkan banyaknya ganjaran yang terhimpun di dalam pergaulan itu kalau dianya dilakukan dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Tapi kalau tak baik pun akan memberi kesan kepada kita. Caci, maki, mengumpat, mengaibkan. Itu yang Nabi mengatakan, atadruna mal muflis, tahu tak kamu siapa orang yang paling muflis sekali? Sebab mengatakan yang kami tahu bahawa muflis itu orang yang tak ada dinar wala dirham, tak ada duit, tak ada sesin pun. Nabi kata bukan, orang yang paling muflis adalah orang yang nanti dibangkitkan di akhirat dengan sekian banyak amal ibadah, banyak pahala. Tapi ketika di dunia dia memaki orang tu, mengumpat orang tu, menindas orang tu, menzalimi orang tu, menghak orang tu, maka semua amal-amal kebaikannya terpaksa diagih-agihkan kepada orang-orang yang dia lakukan tadi. Sehingga apabila habis semua pahala dia, maka tak cukup lagi untuk membayar daripada kejahatan yang dia lakukan. Maka dipikulkan pula dosa-dosa orang lagi yang itu kepada dirinya. Jadi sebab itulah, kalau kita nak dapat husnul khatimah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, perbaikilah zahir kita ni. Sebenarnya tidak ada istilah rugi berbuat baik dengan orang siapa pun. Hatta orang yang jahat pun, atau orang yang membalas dengan kejahatan pun, tak ada istilah rugi. Tak ada istilah yang kita sebut rugi aku buat baik dekat dia, menyesal aku buat baik kepada dia. Ini adalah kalimat-kalimat yang salah. Kerana apabila kita buat baik kepada orang yang balas kita tak baik, kita tak rugi sebab kita tetap dapat ganjaran di sisi Allah. Bukan dia yang balas. Dia nak balas baik ke tak baik, itu terpulang. Tapi apabila kita buat baik, sebenarnya kita sudah mendapat balasan dari Allah. Jadi tak ada istilah menyesal. Kerana apa yang dikesalkan buat baik kepada orang, Allah akan balas kepada kita. Kerana balasan Allah itu adalah lebih mahal dari balasan daripada makhluk. Jauh. Tak ada dapat untuk dibandingkan. In ahsantum ahsantum di anfusikum, kata Allah. Kalau kamu buat baik kepada siapa pun, kepada orang lain, sebenarnya kamu sedang berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Kamu buat baik diri. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kamu buat yang jahat kepada orang, kamu juga sebenarnya yang akan ditimpa kejahatan itu. Baik, itu yang zahir. Dan batin. Batin juga mesti dibersihkan. Dan memang pun sebenarnya apabila menyebut tentang akhlakul karimah, akhlak yang mulia, sumber dan pusat jananya, yang menjana ke arah itu adalah batin dia, atau yang kita sebut hati. Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah fa iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dalam diri kamu itu ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh anggota yang lain. Kalau jahat, buruk segumpal daging itu, maka buruklah semua dari jasad kamu. Itu adalah hati, kata Nabi SAW. Itu adalah hati. Satu, kita kena sentiasa berusaha membersihkan batiniah kita ataupun ruh dan hati kita ni.
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من dassaha. Allah ilhamkan. Ni kita punya cabaran ni, batin kita, hati kita ni ada dua. Sama ada fujur, nak jahat, kecenderungan jahat, nafsu, atau taqwa. Kita ada dua simpang. Seronok juga buat benda-benda yang bukan-bukan ni. Nanti dulu. Ini benda yang tak baik. Kita kata tak boleh, ini haram. Kita nak buat yang Allah suka. Qad aflaha man zakka. Maka beruntunglah orang yang mensucikan. Dan maka rugilah orang-orang yang mengotorkan kepada jiwa tersebut. So kita ni perlu untuk sentiasa memperbaiki kepada batin kita ni. Khususnya daripada sifat-sifat madmumah yang ada dalamnya. Jarang sekali orang-orang yang nak merawat kepada hatinya berbanding daripada merawat fizikal. Orang mengambil berat fizikal, sakit sikit dah nak berubat. Kan? Tapi berapa ramai orang yang hatinya sakit tapi tak ambil peduli untuk nak mencari obat atau untuk nak kita panggil memperelok kepada hati. Sedangkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan juga jasad paras hati kamu itu, tetapi sebenarnya Allah melihat kepada hati kamu. Itu tempat pandangannya Allah. Jadi maknanya kita kena bersihkan, sebab itu Allah pandang di situ. Tapi kita tak ambil berat untuk bersihkan. Sehingga dengan sebab batin yang tidak diperbaiki, maka dia menjadi rosak, kotor. Kerana kata Nabi SAW, apabila seorang itu melakukan maksiat, maka hatinya akan dititik dengan titik hitam. Maka dibiarkan dan dibuat lagi, ditambah, maka akan dititik lagi titik hitam. Sehingga akhirnya hatinya itu akan hitam, terselubung. Maka dia menjadi hijab kepada nur hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun akan takbir ketika solat. Allahu Akbar. Kita solat. Kita pun komplain, kenapa saya solat tak khusyuk? Macam mana nak khusyuk kalau hati itu tidak bersih, tak elok? Bukankah khusyuk itu terletak di hati? Tapi kalau hatinya rosak, hatinya kotor, macam mana nak khusyuk? Dalam hatinya ada hasad kepada orang lain, macam mana nak khusyuk? Allahu Akbar. Fikir tentang orang tu, orang tadi dapat nikmat geramnya, aku tak puas hati. Tak akan khusyuk kalau ada hasad. Kotor hati kita. Begitu kalau solat, dalam hatinya ada penyakit, namanya takbur, sombong. Sedangkan solat itu disuruh untuk khudu', merendahkan diri. Tapi hatinya itu ada sombong, macam mana nak khusyuk? Tapi dia tak perbaiki, dia tak bersihkan hatinya dari sifat sombong. Dia biarkan. Macam mana dia nak khusyuk? Dalam hatinya ada dendam dengan orang. Tak puas hati, dendam. Bermusuh. Tak akan khusyuk. Dia tidak akan bersih, hatinya kotor. Maka oleh kerana itulah, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kalau seorang itu ingin mendapatkan husnul khatimah, dia kena bersungguh-sungguh berusaha memperbaiki yang zahir akhlak tadi, khususnya juga adalah batinnya, hati. Tuan-tuan, perempuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerosakan hati adalah merupakan satu kerosakan yang begitu dahsyat. Sebab ketika Nabi Ibrahim dia merasa dirinya hampir untuk kembali ke rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan dalam ayat yang dirakam di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah
dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang bersih. Pentingnya untuk kita bersihkan hati ni. Tapi orang tak peduli, hati ni bab lain, aku yang penting aku okey. Tak, itu penting. Bahkan di antara yang akan dipanggil oleh Allah menjadi satu simbolik daripada orang-orang yang selamat ketika, khususnya ketika kembali kepada Allah, adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil itu bukannya orang, dipanggil jiwanya, ruhnya yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah tak peduli pun jasad tu. Jasad kamu jasad, aku yang cipta. Tapi aku panggil ini adalah ruh. Jiwa kamu ruh. Yang mana kalau dia baik, dia akan jadi ruh yang itmi'nan, yang tumakninah, yang tenang. Kita hidup sekarang ini boleh tanya hati kita, tak perlu luahkan, ini sendiri timbang. Betul tak kita tenang sekarang ini dalam hati kita? Sekarang ni kita nak balik kepada Allah dengan hati yang sejahtera, dengan dipanggil nafsul mutmainnah ni. So kalau belum lagi, bermakna ada something wrong yang perlu untuk kita perbaiki di dalam hati kita. Ada. Saya dengar tu warning. Baik. Dan ambillah perhatian untuk kita ni memperbaiki kepada hati kita ni. Dan jangan kita tangguh. Ada orang, tak boleh dendam. Tak. Kita kena berlapang dada. Safaul qalbi. Kita lapangkan dada, bersihkan hati kita ni. Maafkan orang, mudahkan. Kan? Jangan ada dengki kepada orang. Sifat tawaduk. Tak ada masa dah. Kita tak ada masa. Hari ini zaman yang penuh dengan janji yang disebutkan bahawa akan datang zaman, kata Nabi, orang-orang pada zaman itu akan berlaku banyak mati mengejut, kata Nabi SAW. Mati tiba-tiba. Kalau biasanya sakit, meninggal. Ada yang meninggal tiba-tiba, aksiden, tiba-tiba meninggal, tak sakit. Itu zaman semakin berakhir, semakin ramai seperti itu. Lepas antara kita selalu doa juga waktu subuh diajarkan, Allahumma inni a'udzubika min fujaatil khair, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatil syarr. Ya Allah, aku minta kepada kamu kejutan atau surprise yang baik, dan aku minta lindung kepadamu ya Allah daripada kejutan ataupun surprise yang buruk, termasuklah mati dalam keadaan mengejut. Minta lindung sebab takut kita bersedia, kita tak tu. Kalau seorang yang sakit, sekurang-kurangnya dengan sakit itu menggugurkan dosa dia. Tapi kalau orang mati mengejut, tak tahu kalau dia baik, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak baik, tak sempat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah. Jadi jangan buang masa. Bila kita nak berubah, bila kita nak bersihkan, nak perbaiki zahir dan batin kita, hati kita, sekarang ini waktunya. Dan insya-Allah tuan-tuan perempuan, kalau kita buat itu, bukan hanya nak cerita pasal husnul khatimah, bahkan masa hidup ni pun kita dah bahagia dah. Kenapa hari ni kita rasa susah, sempit, walaupun kita dah okey dah, hidup stabil apa semua, tapi masih ada macam satu ganjalan dalam diri kita. Oh, cek balik tengok, punya ada dendam dengan orang, ada tak puas hati dengan orang tu, ada, lapangkan, lepaskan, release, maafkan. Bukankah kita selalu diulang cerita tentang seorang yang Nabi mengatakan sekejap lagi masuknya ahli syurga? 3 kali kan dia masuk, disebutkan orang yang sama. Sehingga menyebabkan Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, ada mengatakan Amr bin Aus, anak Amr bin Aus, pergi bermalam di tempat dia, bertetamu selama 3 hari. Nak cek apa amalan special dia. Ternyata tak nampak yang lebih daripada sahabat yang lain. Sama, lebih kurang. Barulah last dia tanya. Orang tu kata tak ada apa yang lebih sangat.
Cuma sebelum saya tidur, saya akan pastikan saya memaafkan kepada semua orang. Allah, hebatnya. Di dalam hidup sudah diisytihar oleh Nabi sebagai ahli syurga dah. Sebab apa? Hati dia bersih. Nak balik kepada Allah dengan hati bersih. La ilaha illallah. Jangan sampai tuan-tuan nanti sampai kembali kepada Allah. Waktu tu ketika dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hasad tu makan kita punya amal baik, habis amal kita. Takabur, sombong itu menyebabkan kita tak layak masuk syurga. Baru kita nak minta kepada Allah, ya Allah, la'ali, apa dia panggil apa? Ya Allah, balikkan aku kat dunia balik. Maksudnya, dengan maksud, aku sanggup ya Allah hilangkan ego aku, takabur. Aku sanggup tak? Aku sanggup maafkan orang, buatlah jahat mana pun aku sanggup. Tapi apa dia? Kalla hiya kalimatun hiya qailuha. Dia hanya kalimat yang boleh diucapkan. Tak boleh dah nak patah balik dah. Jadi selagi peluang Allah bagi ini peluang kita nak buat untuk perbaiki kepada zahir dan batin kita. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentulah di antara cara seseorang itu untuk meraih kepada husnul khatimah adalah sentiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman. Nah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sentiasalah berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman atau dalam keadaan husnul khatimah. Kata Nabi SAW, Iblis atau syaitan itu akan mengeluh dengan mengatakan, patah tulang belakang aku apabila seorang anak Adam itu memohon husnul khatimah. Itu disebutkan dalam riwayat. Kenapa? Pertama, kerana dia, Iblis khususnya, sangat kenal kepada Allah. Kita tahu bahawa Iblis ini asalnya adalah merupakan bangsa jin yang paling taat kepada Allah. Ibadahnya luar biasa sehingga dinaikkan kedudukannya oleh Allah, sehingga timbul rasa sombong dalam dirinya dan enggan untuk sujud kepada Adam AS. Jadi ketika mana seorang berdoa kepada Allah husnul khatimah, dia tahu bahawa Allah itu adalah maha menerima doa, mengabulkan doa. Dan Allah janji, ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku akan mustajabkan. Jadi ya, yang namanya iblis atau syaitan memang usahanya untuk menyesatkan kepada manusia ini tidak pernah berhenti, tak ada cuti dipanggil. Seboleh mungkin dia akan menyesatkan dan merosakkan kepada anak Adam. Tapi dia paling kesal kalau seorang itu walaupun dah rosak ke atau buat salah, tapi doa minta husnul khatimah. Kenapa? Kalau Allah kabul, bermakna semua usaha dia akan menjadi sia-sia. Oleh kerana itu mengatakan, patah tulang belakang aku. Maksudnya lumpuhlah segala usaha aku. Kalau seorang itu berdoa husnul khatimah, yang dia sangat takut kalau Allah mengkabulkan doa tersebut. Dia disebut dengan power of doa. Doa ini power sungguh. Sehingga disebutkan dalam satu khabar, la yaruddul qadha illa doa. Tak ada yang boleh merubah qadha itu selain doa. Sebab tu doa itu disebutkan doa huwal ibadah. Doa itu sendiri satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup hebat. Oleh kerana itu kita kena sentiasa berdoa kepada Allah. Selain daripada kita hendaklah sebutkan mohon kepada Allah itu dengan untuk husnul khatimah, tapi diiringi dulu dengan amal tadi, jaga iman, istiqamah, memperbaiki akhlak, ibadah, akhlak. Sebab konsep memohon kepada Allah, pertolongan Allah ini disebutkan dalam surah Al-Fatihah ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu ibadah dulu kemudian minta kepada Allah. Kan ibadah dulu, amal dulu,
Ada orang dia doa tapi amal itu tak buat. Sedekah dulu, ya Allah berkat sedekah ini ya Allah limpahkan rezeki. InsyaAllah lebih mudah dikabulkan, walaupun Allah berhak untuk mengkabulkan doa siapa saja asalkan dia meminta. Tapi alangkah lebih kita panggil cantiknya ketika mana seseorang itu dia beribadah terlebih dulu, melakukan amal soleh dulu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah, jangan lupa untuk berdoa untuk memohon husnul khatimah, mati dalam dalam iman. Seperti salah satu doa yang selalu juga diulang, Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan aku dalam iman, matikan aku dalam iman, mahsyarkan, himpunkan aku dengan iman, masukkan ke dalam syurga dengan iman. Kerana pentingnya untuk kita mendapatkan atau berada dalam keimanan, kerana la tadkhulu jannah hatta tu'minu, kata Nabi, kamu tak akan masuk syurga kecuali beriman. Walaupun kita masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi untuk meraih rahmat Allah syaratnya iman. Kamu tak akan masuk syurga kecuali dengan iman. Itu yang ketiga. Yang terakhir, tuan-tuan, untuk seorang itu mendapatkan husnul khatimah adalah sentiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Kenapa Imam Sufyan Ats-Tsauri ini letakkan yang keempat, yang terakhir itu adalah sentiasa berzikir kepada Allah di mana-mana? Sebenarnya yang juga menjadi salah satu daripada penentu seseorang itu adalah pengakhiran dia. Maksudnya detik terakhir sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab itu Nabi mengatakan, man akhir kalami, siapa yang akhir perkataannya sebelum dia meninggal dunia, la ilaha illallah, dakhala jannah, dia masuk syurga. Betapa pentingnya dia sebutkan saat kematian itu apa yang last perbuatan yang dia buat. Bahkan disebutkan seseorang itu akan dibangkitkan dengan apa yang dia meninggal dengannya. Jadi salah satu amal, dan satu-satunya amal, bukan satu-satunya amal yang boleh untuk dibuat bila-bila masa adalah zikir. Solat kita kena buat dalam keadaan yang tertentu. Puasa kena ada time daripada pagi sampai maghrib. Tapi yang zikir ni tak ada waktu. Bila-bila pun kita boleh, kecuali tempat-tempat yang tak baik seperti tandas. Tapi yang lain, bayangkan ketika zikir tak berhenti, masa tu ajal datang, sedang berzikir, Masya Allah. Tapi kalau mulutnya tu ada lagu, tak habis nyanyi, tiba-tiba datang ajal, Allah, macam mana nak berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dibangkitkan nanti dengan apa yang dia mati? Menyanyi di mahsyar mahsyar. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau dia berzikir, meninggal, insya-Allah di mahsyar dia berzikir, maka apabila dia berzikir, maka ketika itu pasti dia akan dikategorikan di kalangan orang-orang minadzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, dikumpulkan bersama Allah, untung dia. Jadi sebab itulah mudah-mudahan kita ni dapat untuk mengambil faedah dari pesanan para ulama kita, khususnya untuk meraih kepada husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membantu kita, menolong kita untuk sentiasa berzikir kepadanya. Allah ma'inni ala zikrika, Allah ma'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk sentiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepada nikmatmu, dan melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.